Hai, saya Muhammad Amir Ramizan bin Azhar, pertahanan skuad kebangsaan. Saya sentiasa ready untuk membantu coaching staff, para pemain atau staff yang lain seperti staff ASN, dan saya perlu membantu dari segi mental dan fizikal pemain. Saya kena encourage pemain sebab saya juga adalah part of this team. Pemain sempadan ni bukannya kita tak duduk saja, kita tak membantu pasukan, sebab dari situ saya dan rakan-rakan dapat membantu at least 1-2% untuk pasukan pun dah cukup berbaloi, sebab daripada membantu tu kita dapat strengthkan lagi kita punya pasukan. Saya memang bersedia 100%. Ya, memang saya tak main game, tapi saya ada continue training dengan kita punya trainer, iaitu Tom. Saya ada buat larian, saya ada buat strength and conditioning. So saya sangat bersedia jika dapat diturunkan. Amirul rasa awak ada peluang tak nak main di Piala Asia ni? Okey, abang rasa saya main ke tak? Orang-orang di Taman Mengkudu Juru pasti nak melihat Amirul beraksi. All the best and good luck. Terima kasih. Okey, kita terus sajalah bersama dengan Abang Bazli yang berada di Jakarta, Indonesia. Apa khabar Pak Waras? Ya, waras. Alhamdulillah, minta dibaling dalam kolam ya, bagus. Okey, baik Bazli. Tadi kita dah dengarlah Arul kata pemain-pemain perlu buang sentimen masa kalah dengan pasukan Jepun di Sukan Asia di stadium yang sama di Bung Karno. Tetapi Bazli mungkin dah tanya semua pemain, apakah sebenarnya sentimen itu masih mempengaruhi pemain-pemain Malaysia? 9 pemain berada dalam pasukan ini pernah melalui pengalaman yang buruk itu, tetapi dengan kehadiran 9 pemain yang lebih muda, di mana ketika itu mereka menyaksikan senior mereka berjuang di atas padang, mereka membawa semangat baru, mentaliti yang baru, dan itulah yang berlaku dalam pasukan kebangsaan ketika ini. Mereka tak mahu memikirkan apa yang berlaku 4 tahun yang lalu, dan itu sesuatu yang sangat positif untuk Malaysia menghadapi, saya anggap final yang pertama ini sebenarnya, kerana tak ada pilihan. Malaysia sekarang perlu menang, jadi ketepikan semua distraction, semua kenangan-kenangan pahit kena ketepikan terlebih dulu dengan misi untuk menjaringkan gol awal bagi menewaskan pasukan Jepun. Okey, baik. Tadi juga ada laporan tentang Razi Rahim dan dia diramalkan akan berdepan 2 pelari utama Jepun ketika pukulan sudut penalti, Bazli. Jadi apa perancangan Malaysia untuk menghadapi senjata utama Jepun itu? Kita kena faham bahawa sekarang ini Razi menjadi tumpuan di kejohanan ini kerana dia ialah penjaring terbanyak kejohanan dengan 12 gol, di mana pencabar terdekatnya ialah pemain dari Jepun dengan 6 gol. Jadi beza 6 gol, saya fikir dengan baki 2 perlawanan, Razi di landasan tepat untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Ketepikan perkara itu dulu kerana Razi ketika ini akan menjadi senjata utama untuk pasukan Malaysia menjaringkan gol. Kita tahu bahawa sebelum ini ketika Malaysia seri 3 sama menentang India, India juga menggunakan 2 pelari pertama untuk menghalang Razi, tetapi Razi tetap mampu untuk mencipta hat-trick ketika seri menentang India. Memang Malaysia mencangkakan bahawa 2 pelari ini akan cuba menghalang Razi, tetapi kita lihat mampukah dia untuk menghalang tolakan yang Razi ketika ini sukar untuk dibaca oleh pelari pertama dan penjaga gol, di mana variasinya sudah berubah. Kalau perkara itu berlaku, maksud saya pelari pertama berjaya menghalang Razi, kita perlu ingat kita ada 3 lagi flicker. Fazal Syahari, Syarif Sabah, Najmi Farizal Jazlan. Siapa nak datang, Malaysia ready untuk set piece. Kerana setakat ini hanya 1 set piece saja dikeluarkan, tetapi tak menjadi ketika menentang pasukan India. Kalau itu berlaku, kita get ready dengan second atau third flicker yang ada dalam pasukan kebangsaan. Okey, baik Bazli. Ada sesuatu yang mungkin dibimbangi tentang skuad negara. Kalau kita tengok 2 perlawanan terdahulu tentang Korea Selatan dan juga menentang pasukan India, kita lead the game. Tapi akhirnya kita seri dan juga kemudian di mana India bangkit, kita seri.
Dan begitu juga dengan Korea Selatan. Kita lead dan kemudian kita tewas. Jadi ada kebimbangan di situ di bahagian pertahanan, Bazli. Itu cara Malaysia menyerap pressure. Itu antara kelemahan yang sudah pun dikesan oleh pihak pengurusan pasukan kebangsaan. That's why Malaysia, kalau kita ingat sebelum kejohanan ini berlangsung, berangkat ke Australia untuk menentang ranking pertama dunia. Dalam ketika ini dah ada di ranking kedua dunia. Tetapi kita perlu ingat bahawa perkara ini memang mengambil masa untuk kita selesaikan masalah seperti ini, kerana ia perlukan pemain-pemain yang matang untuk menyerap bukan saja pertahanan tetapi keseluruhan pasukan. Apa yang perlu dilakukan pemain negara ketika ini, saya bercakap dengan Coach Arul, ialah perlu selepas rehat untuk menguasai possession dengan bermain di kawasan 50 meter pihak lawan. Saya tidak fikir bahawa pemain negara mampu untuk bermain untuk tempoh 60 minit dengan cara yang itu, tetapi ia ialah satu option yang dimiliki oleh pasukan kebangsaan ketika ini untuk melindungi kelebihan gol, kerana kalau kita tengok dari first game sampai game menentang India, Malaysia sentiasa mendahului lawan. Tapi akhirnya dikejar atau diikat oleh pasukan lawan. Jadi itu ialah perkara yang sudah pun dikesan dan akan cuba diperbaiki untuk menentang pasukan Jepun. Itu yang kita harapkan. Okey, Bazli berada di Padang Bung Karno ketika ini. Ya, saya berada di tapak yang pernah menjadi saksi 2018. Tengok sebelah kiri. Di situlah saya dan Hafiz Alamat berdiri pada 1 September 2018 ketika memberi sokongan kepada pasukan Malaysia yang tewas akhirnya di final. Masa tu anda berdua tepuk dahi kan apabila Malaysia tewas menerusi shootout. Tapi kali ini saya akan cuba bawakan berita yang baik untuk rakyat Malaysia. Kita akan cuba mara ke final Piala Asia 2022. Okey, baik. Terbaik insya-Allah. Bazli, terima kasih dari Jakarta, Indonesia.